Battle for the Soul of a Nation. Itu merupakan slogan kempen Joe Biden dan juga Kamala Harris sepanjang 2 tahun ini, dan semalam pada 8 November Joe Biden telah pun memberikan ucapan kemenangan, walaupun secara tradisinya biasanya parti kelawan, calon lawan akan membuatkan ucapan concession dulu, akan buat panggilan kepada Presiden-elect. Tetapi pada kali ini nampaknya Presiden Trump tidak meneruskan tradisi tersebut, dan Biden telah pun memberikan ucapan yang sangat gilang gemilang pada semalam, dan juga ucapan Vice President-elect Kamala Harris. Juga ada banyak perkara yang kita boleh bincangkan. Tetapi setelah daripada secara umumnya pilihan raya Amerika Syarikat pada tahun ini ada keistimewaan yang terlalu pelbagai. Jadi pada hari ini kita menjemput sekali lagi dua orang tetamu yang bersama dengan kita pada hari Rabu lepas bagi mengupaskan tentang apa yang berlaku dalam pilihan raya Amerika Syarikat baru-baru ini. Dan saya nak fokuskan juga kepada facts and figures. Sebab terlalu banyak perkara yang kita bincangkan, soal politiknya, soal retoriknya, soal polisinya. Tapi saya nak mulakan dulu bersama kita ketika ini merupakan Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib, Elias Khalid yang merupakan Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Tuan Muhammad Fasha Mustafa merupakan Peguam dan juga merupakan ahli jawatan kuasa beliau untuk hubungan antarabangsa dan diplomasi, Majlis Belia Malaysia, dan Doktor saya kira pembicaraan ini merupakan kesinambungan daripada minggu lepas. Bila kita sebut tentang turnout, saya nak mulakan dulu dengan blue state dan red state. Apa yang berlaku di Georgia dan Arizona, negara John McCain. Ya, walaupun kalau ikut ucapan Biden semalam, Arizona pertama kali dimenangi oleh Demokrat sejak 21 tahun, Georgia ketika ini dimenangi pertama kali sejak 28 tahun. Jadi apa yang berlaku di sana yang menyebabkan pengundi memilih Demokrat berbanding Republican? Silakan Doktor. Okey, kita pun faham. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa Amerika Syarikat adalah sebuah negara dengan sistem dua parti. Dan negara-negara di Amerika Syarikat, kalau kita lihat 22 buah negara di middle, di tengah-tengah Amerika Syarikat itu memang jelas tradisinya adalah Republican. Sementara di sebelah timur dan di sebelah barat, Eastern tu kita boleh lihat New England, dan di sebelah barat ialah California. Dan satu lagi negeri-negeri yang sering digunakan dalam melihat pilihan raya ialah kita panggil the swing state. Dalam keadaan ini, tahun pilihan raya 2020 ini kita lihat bahawa Georgia, Pennsylvania, Arizona antara yang dinamakan sebagai swing state. Termasuklah Wisconsin dan juga Michigan, di mana negeri-negeri ini pernah bertukar-tukar sama ada Republican dan Demokrat. Jadi bukan suatu yang menghairankan. Cuma kali ini walaupun kita lihat Demokrat telah pun, calon Demokrat Joe Biden telah pun berjaya memperoleh 290 elektor negeri hingga melayakkan beliau diisytiharkan sebagai Presiden ke-46 United States. Namun yang kita tahu bahawa terdapat 71 juta lagi yang masih kekal tegar menyokong Republican, iaitu Trump. Di sini saya boleh rumuskan bahawa ideologi konservatif masyarakat kulit putih di Amerika Syarikat masih lagi mendalam, masih lagi kekal tegar, masih lagi melihat diri bahawa mereka adalah bangsa kulit putih yang memegang amanah the white man burden. Walaupun setelah dua penggal Barack Obama menjadi Presiden Amerika Syarikat, ramai yang tertanya-tanya sebab kalau lihat kepada tingkah laku Trump yang dilihat agak kurang rasional di peringkat dunia, mereka masih tertanya-tanya mengapa rakyat Amerika masih lagi dalam 71 juta menyokong Republican. Kemenangan Joe Biden di beberapa negeri seperti di Florida, begitu juga dengan di North Carolina, begitu juga di Nevada adalah sangat tipis. Dalam 49-51 je beza dia. Dan Joe Biden kalah di Florida. Ketika kalah di Florida dengan peratusan yang tipis, 49-51, ramai yang menganggapan ketika itu Trump akan menang, sehingga Trump berani mengisytiharkan diri bahawa dia akan menang. Kerana Florida tahun 2018 dengan tahun 2000 menjadi state yang sangat kontroversi untuk menentukan kemenangan elektor presiden.
Tetapi Ya, kali Doktor. ini kita lihat, ya, Kalau boleh saya masukkan juga ke satu Tuan Fasha kita, ya, bila saya tanya tentang the blue walls, seperti mana yang Doktor sebutkan tadi, kita ada negara tradisi blue state dan juga red state, tapi dalam pilihan raya kali ini, prestasi Joe Biden berbanding Hillary Clinton dalam pilihan raya yang lepas, dan the blue walls itu dapat kembali dibina semula dengan tambahan negeri swing state tadi. Saya nak dengarkan juga pandangan Fasha tentang perkara ini. Silakan. Okey, jadi kalau kita tengok Joe Biden telah menang, boleh dikatakan menang sebagai President elect dengan lebih 270 electoral college dan saya kira dah sampai 240 electoral college. Jadi mungkin boleh kita tengok sendiri karakter Joe Biden ni sebenarnya kalau boleh kita kupas sikit. Joe Biden ni dia bukan macam calon-calon parti Demokrat yang lain. Kalau kita lihat macam yang agak popular dulu movement leaders macam Bernie Sanders, popular di kalangan golongan mahasiswa disebabkan idea-idea radikal beliau dan juga macam Elizabeth Warren banyak juga idea dia nak buat percukaian di kalangan billionaire supaya dapat dikembalikan kepada rakyat, idea-idea yang agak luar biasa dan juga macam history maker macam Kamala Harris dan juga Pete Buttigieg. Tapi kalau kita tengok Biden ni, dia seorang tua, orang kulit putih, orang lama dalam parti. Jadi dia merupakan jadi tak nampak satu perkara yang istimewa dekat Joe Biden. In fact, kalau kita tengok Joe Biden ni, bila dia buat rally ataupun buat ceramah-ceramah, memang dilaporkan tidak ramai yang hadir berbanding dengan Bernie Sanders, Elizabeth Warren dan lainnya. Tapi kenapa Joe Biden menang? Jadi kalau kita tengok, mungkin boleh dikaitkan juga dengan Dr. Kartini sebut tadi, berkenaan dengan orang kulit putih Amerika Syarikat ini, sebenarnya masih lagi banyak golongan konservatif yang mana kalau dipamerkan ataupun di-compare calon-calon Demokrat, Joe Biden ini lebih lihat sentris. Dia boleh diterima di segenap pelosok masyarakat. Jadi walaupun golongan kulit putih ataupun konservatif di Amerika Syarikat ini mungkin agak keberatan hendak mengundi macam Kamala Harris sebagai presiden misalnya, akan tetapi apabila ada individu macam Joe Biden yang dilihat sebagai average Joe ataupun orang kulit putih yang biasa, yang berpengalaman, jadi mungkin mereka lebih tertarik ataupun lebih selesa nak mengundi Joe Biden. Jadi saya lihat ini merupakan satu faktor. Dua-dua panel sudah menyebutkan tentang the burden of white man dan juga kedudukan di antara kedua-dua calon yang bertanding dalam pilihan raya kali ini. Dan saya nak masuk lebih dalam tentang poin itu. Sebab Dr. Kartini, kalau kita lihat dari sudut kadar keluar mengundi, 66.3%, tertinggi sejak 1906. 114 tahun yang lalu dengan 150 juta orang keluar mengundi dan Trump berbangga dengan angka 71 juta undi yang dapat pada beliau. Biden juga mengatakan perkara yang sama, 74 juta undi. Tapi saya nak cerita tentang Trump itu. Walaupun kalah, tetapi prestasinya meningkat berbanding tahun 2016. Pada tahun 2016, 63 juta undi dapat pada Trump, tapi tahun ini 71 undi. Tidakkah itu memberikan satu message yang seperti Doktor sebutkan tadi, masih ada sentimen the white man burden yang sebenarnya perkara itu juga kita harus berikan perhatian, akan berikan kesan juga pada kita. Okey. Kalau kita nak lihat secara perbezaan antara Demokrat dengan Republikan, perbezaan yang paling asas, Republikan itu ialah konservatif, tradisional konservatif, sementara Demokrat itu liberal sifatnya. Dan penyokong-penyokong Demokrat ini kebanyakannya daripada golongan kelas pekerja, kelas pekerja dan pelbagai etnik. Sementara Republikan ini dia kekal tegar dalam elitis white man. Walaupun dasar-dasar kalau kita lihat dari segi ekonomi tak banyak beza antara konservatif dengan liberal, terutama sekali dalam melihat peranan kerajaan, peranan sektor awam dan swasta dan juga industri. Cuma bila kita bangkitkan persoalan mengapa Trump masih lagi popular dengan 71 juta sokongan dan beliau masih yakin bahawa beliau masih boleh mampu mendapatkan elektor dan sokongan yang lebih banyak bila mana Alaska habis dikira undi walaupun di Amerika tak sama dengan Malaysia. Bila dah capai lebih daripada 270 elektor boleh dah isytiharkan secara rasmi siapa presiden. Dekat Malaysia tak boleh, kena habis kira semua undi tapi nak katakan di sini bahawa Trump begitu popular di kalangan Republikan dan orang kulit putih kerana kepercayaan bahawa
the American dreams itu kini telah dihambat dengan kemasukan begitu ramai migran asing, sama ada melalui naturalization process, sama ada refugee dan juga asylum, banyak bertapak di Amerika. Dan kalau kita lihat perbezaan mereka yang layak mengundi dari tahun 2000 hingga ke 2018 melihatkan penurunan jumlah populasi kulit putih dan pertambahan daripada segi populasi peratusan ethnic Hispanic, Black dan Asian. Jadi persoalan aspirasi American Dream ini ialah kebimbangan dalam kalangan orang kulit putih yang merasakan mereka tercabar, merasakan apa yang dimiliki kini perlu dikongsi, walaupun kita faham dalam keputusan tahun 1954 antara Brown versus Board of Education yang meletakkan affirmative action sebagai dasar utama kerajaan Amerika Syarikat sehingga Kamala Harris boleh lagi menjadi timbalan presiden, tapi hakikatnya di akar umbi masyarakat Amerika masih lagi konservatif, white man burden. Doktor, kalau begitu boleh saya tanyakan, kalau begitulah situasinya, adakah selepas ini polisi di bawah Biden akan terkesan? Kerana kata beliau mandat yang diberikan adalah untuk heal the wound, untuk menyatukan Amerika Syarikat. Jadi kalau ambil kira apa yang doktor sebutkan itu, adakah Biden juga akan cenderung ke arah itu? Ya, saya kira tugas Biden kali ini adalah untuk tugas Biden kali ini adalah untuk meyakinkan masyarakat Amerika they have to see things differently. Kerana dalam keadaan negara telah menuju zaman milenial dan berhadapan dengan zaman sukar berdepan dengan pandemik COVID-19, persoalan white man burden, persoalan konservatif dan traditionalist white ini harus berubah. Kerana mereka harus bekerjasama. Kerana pilihan raya tahun 2020 inilah yang membuktikan bahawa masyarakat Amerika walaupun mereka mengatakan mereka melting pot, assimilation and melting pot, tapi sebenarnya sangat divided and racism. Prejudis masih lagi kuat kalau kita perhatikan. Dan banyak kes disebabkan kebebasan memiliki senjata dan tak selesai isu-isu berkenaan rasisme di mana-mana. Kalau turun ke Alabama, kita masih boleh melihat restoran yang membenarkan white man only. Ya, kalau begitu boleh saya tanyakan juga pada Fasha, dia sebut tentang situasi yang berlaku ketika ini dengan apa yang doktor sebut tadi tentang populasi peningkatan dari sudut Hispanic, Asian dan juga African American, dan itu membawa pada persoalan kedudukan Kamala Harris sebab isu ini perkara yang di-highlightkan. Kalau tengok di Twitter pagi ini semua pakat puji ucapan Kamala Harris, antara lain menyatakan bahawa I may be the first woman in the office but I will not be the last. Tapi soalannya ialah seperti yang doktor sebut tadi, kalau saya ikut data daripada sensus US, 76.3% daripada populasi di Amerika Syarikat merupakan orang berkulit putih, 13.4% merupakan kulit hitam, 5.9% merupakan Asian origin. Jadi adakah mengapa perkara ini tak boleh berlaku di Malaysia? Mengangkat golongan minoriti ke kedudukan tertinggi dalam kerajaan. Saya lontarkan secara umum sebelum kita masukkan lebih mendalam, sebab pemilihan Kamala Harris itu memberikan signifikan yang sangat besar. Wanita pertama sebagai Vice President, wanita pertama dengan kulit hitam sebagai Vice President dan juga merupakan orang minoriti selepas daripada Barack Obama. Ya, kalau kita lihat apabila Joe Biden telah menang, tapi Joe Biden ini tidak orang cakap menjadi satu berita besar, tapi Kamala Harris dia punya timbalan ataupun naib presiden mendapat perhatian yang lebih besar kerana dia punya adik ataupun keturunan yang ada suku ataupun setengah darah daripada keluarga belah India. Tapi kalau kita lihat macam saya katakan tadi, sekiranya Kamala Harris itu berdiri sendiri atas calon presiden Demokrat, mungkin beliau tidak akan menang seperti mana Joe Biden menang pada ketika ini. Jadi kalau kita lihat gandingan di antara Kamala Harris dengan Joe Biden ni adalah yang diperlukan oleh Parti Demokrat untuk menang. Kalau saya terbaca, apabila Joe Biden telah memutuskan Kamala Harris sebagai running mate beliau,
sahabat beliau untuk bersaing bersama sebagai naib presiden. Ini merupakan berita yang menggemparkan dan tak silap saya dalam satu hari mereka mendapat lebih kurang 25 juta donation. Jadi merupakan satu berita yang diterima baik. Akan tetapi Kamala Harris sebagai naib presiden. Tapi kalau kita lihat, saya ada baca satu berita yang menyatakan bahawa satu prospek bahawa ada yang menyatakan disebabkan usia Joe Biden ini sudah lanjut, tak silap saya sudah 77 tahun. Jadi ada juga yang menyatakan mungkin beliau tidak lagi run untuk the second term. I see. Jadi ada yang menyatakan ini merupakan pulang Kamala Harris untuk pergi sebagai calon presiden. Akan tetapi ini masih lagi terlalu awal untuk kita katakan. Yang kalau kita lihat bahawa Joe Biden pun menang dengan begitu tipis dan juga banyak lagi isu yang tidak selesai. Jadi saya rasa sama ada sebenar-benarnya Kamala Harris ini ataupun seorang wanita dan juga berdarah kulit hitam dan juga berdarah Asia ni, sama ada beliau boleh diterima sebagai pemimpin nombor 1 Amerika Syarikat masih lagi awal untuk kita ni ya. Ya, kalau berdasarkan kepada kenyataan Fasha tadi, adakah maknanya pelantikan pemilihan Kamala Harris sebagai running mate Joe Biden itu merupakan satu tindakan populis? Boleh saya? Ya. Okay. Ya, Doktor. Saya merasakan dalam keadaan masyarakat Amerika ini, walaupun mereka konservatif, tapi mereka ada juga rasional melihat kepada merit, maksudnya kelayakan, keupayaan, kemahiran, kepakaran. Kalau kita lihat Kamala Harris punya CV, beliau adalah Attorney General, Peguam Negara, dan telah menunjukkan track record yang sangat cemerlang di Oakland, California. Oakland, California adalah negeri yang mempunyai 55 elektor. Maknanya populasi yang sangat padat, dan bila mana seorang wanita itu mampu mengurus perkara di California, mereka dianggap wanita besi. Jadi inilah kelebihan Kamala Harris. Selain daripada beliau adalah anak kacukan Tamil Indian, daripada India dan Jamaika. Ini kelebihan dia. Cuma saya nak tambah sikit bila Irfan bertanya apa perbezaan sehingga Kamala boleh dipilih menjadi vice president, diterima, dan mengapa tak boleh buat di Malaysia. Pertama sekali kita harus ingat bahawa sejarah dan biografi Amerika dan Malaysia sangat berbeza. Amerika dia membawa konsep multiculturalism, iaitu sejarah settler community yang pada asasnya kalau kita lihat lebih teliti telah berjaya mendominasi dengan membunuh the whole society, iaitu Indian, Cherokee, Sioux, Wampanoags dan sebagainya, dan menganggap Amerika sebagai bumi terra nullius. Kemudian mencipta undang-undang baru bagi pemilikan harta dan tanah. Jadi bila kita lihat persoalan asas sejarah dan biografi Amerika yang berbeza ini, berdasarkan multiculturalism, mereka menganggap diri mereka settler society. Bila settler society, bila mana migran masuk secara bergenerasi duduk di Amerika Syarikat, idea kepada mengiktiraf settler society itu masih tetap menjadi akar kepada Amerika Syarikat. Kalau kita tengok critical legal approach, itulah yang mempersoalkan bagaimana undang-undang itu dibentuk berdasarkan mereka yang berkuasa. The guys, okey. Oleh kerana itu, sejarah perkongsian di Malaysia ini agak berbeza. Kerana di tanah Melayu telah ada raja-raja Melayu, telah ada kanun undang-undang yang menyebabkan perkongsian kuasa diperlukan selepas kedatangan British yang membawa masuk migran. Itu kita kena terima hakikat, dan dipersetujui di bawah Community Liaison Committee 1948 yang membenarkan bukan Melayu, wakil-wakil bukan Melayu berkongsi kuasa, dan bukan Melayu perlu mengiktiraf ketuanan, iaitu tuan rumahnya adalah orang Melayu. Sebagai itu konsep yang penting sebenarnya untuk kita highlightkan untuk memahami perbezaan di antara apa yang berlaku di sana dan juga di sini. Cuma saya nak masuk kepada isu polisi selepas ini, tapi kalau boleh Fasha ada nak tambah sebelum kita beralih kepada topik yang seterusnya? Ya, saya memang bersetuju dengan Dr. Kartini. Kalau kita tengok memang identiti Amerika Syarikat dengan Malaysia juga merupakan berbeza. Jadi semata-mata menyamakan anak imigran itu satu persamaan yang tidak tepat. Banyak lagi sejarah yang harus diteliti dan sebagainya. Jadi juga saya juga bersetuju bahawa ini, tapi walaupun bagaimanapun ini merupakan satu perkembangan yang menarik.
Kalau dulu kita lihat macam di Amerika Syarikat masih lagi belum ada satu presiden di kalangan wanita ya, yang Ya. cuma Barack Obama dah buat sejarah sebagai presiden kulit hitam pertama. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang menarik untuk kita lihat di tahun-tahun yang mendatang. Ya, baik. Kalau saya masuk pada isu polisi, saya rujuk pada kenyataan yang dikeluarkan oleh Angkatan Beli Islam Malaysia pada hari ini, antara lain mendesak supaya Biden melihat kembali hubungan di antara Israel dan Palestin berbanding apa yang telah dilaksanakan oleh Trump, the deal of the century. Dan kita juga harus akui bahawa di bawah Trump, kalau boleh saya katakan, bahawa polisi Trump lebih aman. Hubungan Trump cuba untuk bridge relation with North Korea dengan Russia, kawan baik Trump, dan juga hubungan di antara negara Arab dan juga Israel berbanding dengan typical Presiden Amerika Syarikat yang nampaknya lebih fokus kepada perang. Kalau itu menurut saya rujuk kepada kenyataan dikeluarkan oleh beberapa pihak media di Amerika Syarikat, yang Presiden biasanya akan fokus kepada konflik di Timur Tengah berbanding dengan Trump. Jadi adakah Biden akan meneruskan polisi tipikal presidensi Amerika ataupun akan meneruskan contoh yang ditunjukkan oleh Trump untuk berdamai dan bersifat aman dengan negara-negara yang biasanya bermusuh dengan Amerika? Saya mulakan dengan Dr. Kartini, silakan. Okey, kalau saya lihat secara umum dasar luar Amerika Syarikat ini pertama sekali sifatnya adalah realis. Realism dan neorealisme, iaitu persoalan state interest, persoalan sovereignty of the state adalah perkara utama. Namun begitu, dasar luar Amerika ini sangat bergantung kepada konteks dan dengan siapa mereka berurusan. Kalau dengan Israel, kita memang jelas siapa-siapa pun Presiden Amerika, mereka akan pro Israel. Seperti mana salah satu daripada viral oleh Joe Biden mengatakan you don't have to be a Jew to be a Zionist, and I am a Zionist. Jadi perkara ni jelas bahawa dasar luar Amerika berkenaan Israel akan terus menyokong. Dasar luar Amerika terhadap China, yang ini yang boleh kita persoalkan. Kalau kita lihat Amerika tetap akan dalam aspek realisme itu melihat China sebagai satu pesaing yang besar, namun balik kepada market based economy, Amerika ada kerasionalan untuk meninggikan hubungan dagangan dan berusaha untuk memperbaiki kumpulan pertengahan middle class dalam masyarakat di Amerika sendiri. Jadi dia bergantung kepada keadaan dengan siapa Amerika berurusan. Maka perkara-perkara ini akan menentukan bentuk hubungan bilateral maupun multilateral. Bagaimana pula dengan Fasha? Ya, kalau kita lihat apabila Joe Biden kembali menang, ada beberapa hint ataupun pernyataan yang belum menyatakan bentuk foreign policy beliau. Yang mana saya boleh katakan bahawa US akan kembali as usual, akan zaman Obama ataupun zaman sebelum Trump. Yang mana US akan kembali menjadi polis dunia. Antara yang saya rasa akan dikembalikan adalah seperti Paris Accord ataupun perjanjian berkenaan dengan iklim. Yang mana Trump secara popular salah satunya negara yang keluar daripada Paris Agreement. Jadi saya percaya Joe Biden akan kembali masuk balik agreement berkenaan dengan mengurangkan impak iklim tu dengan WHO, UNESCO dan pelbagai lagi. Kemudian berkenaan dengan TPP, kalau kita lihat usaha yang dijalankan selama 7 tahun oleh Obama digagalkan oleh Trump. Jadi ada kemungkinan besar Presiden Joe Biden juga akan meneliti kembali keperluan untuk masuk kembali atau mengaktifkan kembali TPP ini. Jadi merupakan satu perkara yang kita harus lihat. Kemudian kembali berseteru dengan negara Rusia. Macam kalau kita lihat Trump ni dia ada soft spot dengan orang cakap strongman, dengan Vladimir Putin, dengan North Korea punya Kim Jong-un tapi kalau kita lihat, macam saya percaya Joe Biden akan kembali kepada zaman Obama, kembali berseteru dengan Rusia. Dan juga mungkin akan mengambil tindakan yang keras juga dengan negara North Korea. Tetapi dengan China ni agak menarik. Kalau kita lihat Trump agak tegas dengan China. Kalau kita lihat pelbagai sanction dilakukan sampai kalau kita pernah baca berita dulu sampai TikTok milik syarikat China itu pun menjadi isu di ban.
Walaupun Betul. ramai anak muda Amerika Syarikat tu main TikTok, tapi dijadikan sebagai sebagai modal nak dibatalkan. Ya, Sebabkan Fasha, syarikat macam mana? Ya, saya masuk di sini memandangkan masa agak terbatas. ya, ya. Mungkin akhir ini dalam masa yang sangat ringkas, Hmm. menjawab persoalan hari ini. Harapan adakah Joe Biden dan Kamala Harris merupakan harapan baharu untuk dunia? Dalam masa 30 saat, silakan. Okey, untuk Joe Biden dan Kamala Harris, kita mengharapkan sebagai rakyat Malaysia, jadi kita secara tak langsung akan terkesan dengan tindakan Amerika Syarikat. Jadi kita harapkan bahawa Amerika Syarikat memainkan peranan dengan baik dan juga kurang campur tangan daripada perkara-perkara yang tidak berkenaan seperti isu Timur Tengah yang masih lagi tidak selesai, dan Ya. juga kembalikan international order. Jadi kembalikan, saya setuju macam yang Paris Agreement berkenaan dengan iklim itu perlu. Jadi sebab kita dalam keadaan dengan dalam dunia berlumba dengan pemanasan global sebagainya, ini merupakan satu perkara yang perlu. Jadi saya berharap sebagai rakyat Malaysia, gandingan Biden dengan Kamala Harris ini kembalikan international order yang seperti biasa, tetapi sebolehnya juga mengelakkan segala pertelingkahan seperti peperangan yang masih lagi tidak selesai seperti Presiden Amerika Syarikat sebelum itu. Ya, Dr. Kartini, silakan Doktor dengan ringkas berkenaan menjawab persoalan kita. Adakah mereka ini harapan baru dunia? Okey, seperti mana yang Tuan Fasha katakan tadi ya, kita mahu Amerika mengurangkan urusan campur tangan dengan dunia luar dan benar dalam persoalan environment, Trump pernah menyatakan satu ketika dulu persoalan perjuangan environment satu pembohongan yang akan diubah oleh Biden kembali kepada Paris Code, Paris Agreement. Tetapi yang paling penting buat masa ini tugas Biden dan Kamala ialah mengembalikan dan memulihkan ekonomi di Amerika Syarikat kerana lebih daripada 300 syarikat besar di isytihar bankrupt. Itu adalah perkara utama yang mereka harus penuhi dan memastikan bahawa keamanan di Amerika Syarikat akan juga berjangkit membawa keamanan kepada dunia. Ya. Terima kasih banyak Dr. Kartini dan juga Fasha kerana bersama dengan kita bersiaran di Darah Muda ini. Jadi apapun seperti biasa kita mengharapkan doa yang terbaiklah untuk Biden dan juga Kamala Harris, dan kita juga sebenarnya harus mainkan peranan memberikan tekanan yang sewajarnya untuk memastikan polisi mereka itu memberikan manfaat kepada kita sebagai negara kecil berbanding yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada dua panel kita dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Pastikan terus patuh kepada SOP kita ketika ini di bawah PKPB seluruh Semenanjung. Jadi patuh kepada disiplin untuk kita memutuskan rantai COVID-19, dan berita kemenangan di Amerika Syarikat ini harus kita teladani untuk kita mantapkan lagi demokrasi kita, praktis yang lebih matang, praktis yang membawa masyarakat kita lebih ke hadapan, lebih maju, dan kita mampu mentadbir negara ini dengan lebih baik. Dan harus dimulai yang pertamanya, kita kena putuskan rantai COVID-19 ini. Dan sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Jumpa lagi